Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Seri Pahang, yang mana perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri 1-1. Gol dijaringkan oleh Brundo melalui sepakan penalti, manakala gol Kedah dijaringkan oleh Balotelli. Pada perlawanan ini sepatutnya Seri Pahang boleh memenangi sekiranya mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang. Bahkan mereka juga sepatutnya boleh convert melalui sepakan penalti dari Lucas Silva. Tetapi sayanglah sepakan penalti Lucas Silva tersasar jauh melambung tinggi ke atas. So, untuk game ni kalau kita lihat keseimbangan antara kedua-dua pasukan agak menarik, yang mana pasukan Seri Pahang mempunyai defensive structure yang bagus, manakala untuk pasukan Kedah mereka mempunyai attacking structure dan juga defensive structure yang agak baguslah dalam mengekang gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Kedah pada perlawanan ini? Perkara yang positif tentang pasukan Kedah pada perlawanan ini, yang pertama adalah di bahagian midfield. Kalau kita lihat gandingan midfield di bahagian Kedah, berlakunya perubahan posisi, iaitu Hidalgo diletakkan sebagai pemain nombor 10 ataupun attacking player, attacking midfielder, untuk menggantikan peranan yang dimainkan oleh Litak untuk bergandingan bersama dengan Manny Ott dan juga Amir Bek. Jadi kita boleh lihat yang peranan Hidalgo pada perlawanan ini di bahagian tengah untuk membentuk combination play serta link up bersama dengan bahagian attacking agak menarik dengan individual teknik yang bagus dan juga ball control yang agak bagus di kawasan half space dan juga kawasan central, terutamanya di zon 14. So kita boleh tengok banyak gerakan yang dilakukan oleh Manny Ott berjaya untuk menghampiri kawasan ataupun di box pasukan Seri Pahang. Namun begitu, yang menjadi permasalahan kepada corak serangan ataupun movement dalam pergerakan attacking pasukan Kedah adalah peranan daripada pemain nombor 9, iaitu pemain striker mereka, Lira. Yang mana Lira agak untuk game ni, kalau kita lihat kepada performan beliau agak bagus dari segi work rate yang ditunjukkan lah, bagaimana beliau drop lebih deep untuk membantu combination play dan untuk membentuk link up bersama dengan Manny Ott dan juga bersama dengan Hidalgo di kawasan zon 14. Tetapi apa yang menjadi permasalahannya adalah apabila pembentukan serangan yang dilakukan oleh Ott dan juga Hidalgo di bahagian tengah, Lira dia cuba untuk involve, tetapi Lira boleh dikatakan dalam situasi ketika Seri Pahang bertahan, mereka bermain dalam type of man to man marking. Jadi Lira dikawal oleh Glasok dengan sangat ketat. Apabila Lira dikawal, Lira boleh dikatakan daripada segi off ball movement, dari segi mobility untuk dia cari space dan meletakkan positioning yang sesuai untuk dia menerima bola as a receiver ataupun penerima bola agak kurang. Jadi boleh dikatakan kreativiti dan juga pergerakan tanpa bola oleh William Lira pada perlawanan ini menyebabkan ketumpulan di bahagian serangan pasukan Kedah untuk bergerak lebih agresif dan untuk bertindak lebih kreatif bagi menembusi bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang dan juga untuk memasuki di box pasukan Seri Pahang lah. Jadi benda tu yang mempengaruhi orang kata apa, faktor yang kurangnya pasukan Kedah ketika mereka cuba melakukan penetrasi ke dalam di box pasukan Seri Pahang. Namun begitu, apabila masuk dalam 15 minit yang terakhir, pasukan Kedah telah melakukan perubahan, iaitu menggantikan William Lira dengan Balotelli, yang mana ini adalah poin yang kedua yang positif tentang pasukan Kedah. Apabila kemasukan Balotelli ni, kita boleh lihat yang di bahagian hadapan pasukan Kedah adalah lebih mobile dan boleh link up serta combination play yang lebih efektif dalam penetration untuk memasuki di box pasukan Seri Pahang, yang mana kita boleh tengok peranan daripada Balotelli, apa
kelebihan dia berbanding Lira adalah daripada segi pergerakan tanpa bola, yang mana bila dia tak ada bola dia banyak bergerak, dia sangat mobile dan dia mempunyai pace ataupun agility untuk beat pertahanan lawan yang agak tight daripada segi marking. So dia pandai untuk check in dan check out untuk melepaskan diri dari tight marking yang dilakukan oleh pertahanan pihak lawan. That is a good thing tentang Balotelli. Cumanya perbezaan kedua-dua player ni adalah daripada segi fitness level. Lira mungkin mempunyai fitness level yang lebih bagus daripada Balotelli. Itu yang menyebabkan Balotelli hanya diguna pakai ketika situasi super sub. Bahkan kalau kita lihat apa permasalahan mereka berdua, boleh dikatakan kedua-dua player ni agak kurang daripada segi positioning as a true number 9, yang mana kalau Balotelli kita boleh katakan dia lebih selesa untuk bergerak as a wide area ataupun as a winger. Dia boleh cover up bahagian wide area dengan bagus, dengan buat kontrol yang bagus dan fizikal yang bagus. Tetapi bila diletakkan lebih mobile untuk berada di number 9 ataupun untuk berada sebagai seorang striker, dia agak kurang efektif. Sebab apa? Sebab dia lebih selesa untuk bergerak secara individual play yang mempunyai dribbling skill dan juga kelajuan yang baik untuk exploit pasukan lawan punya kawasan wide area. Ini adalah nombor 2 lah. Dan kita balik kepada bahagian tengah, yang mana saya cakap tadi Hidalgo dan Ott adalah gandingan yang cemerlang di bahagian tengah. Tetapi perkara yang paling menarik minat saya di bahagian tengah adalah tentang penggunaan dari Amirberg, yang mana untuk game ni Amirberg Jurabov membuktikan yang beliau adalah pivot ataupun holding midfielder yang sangat cemerlang di bahagian tengah dalam memberi coverage kepada bahagian pertahanan, yang mana dia banyak untuk cover situasi ketika Seri Pahang menyerang untuk mematahkan gerakan serangan yang dilakukan oleh Seri Pahang yang boleh dikatakan agak mengawal perlawanan. Bahkan kalau kita lihat contribution Amirberg untuk join the attack pun memang bagus, yang mana dia banyak cover up lebih kepada bahagian central daripada bahagian half space. So dia banyak involve untuk membentuk combination play bagi membantu Ott dan juga Hidalgo di kawasan zon 14 lah. So that is a good thing lah tentang Amirberg. Dan kita boleh tengok lah apabila Amirberg join the attack, apa kelebihan dia adalah dia lebih kepada untuk penggunaan dari segi long shooting range ataupun percubaan jarak jauh, yang mana beberapa kali percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Amirberg hampir menembusi gawang lawan lah. Walaupun percubaan ada yang shot on target, tetapi masih lagi belum berjaya untuk menewaskan goalkeeper pasukan Seri Pahang. Tapi overall 3 orang midfield Hidalgo dan juga Amirberg berserta dengan Ott, mereka dah buat kerja dengan bagus dan mereka dah buat something yang boleh memberi satu, orang kata apa, satu department, midfield department pasukan Kedah ni lebih fluid, lebih smooth dan lebih bagus daripada segi attacking style. Dan kita boleh lihat daripada segi corak serangan pasukan Kedah, apa yang kita boleh belajar juga adalah daripada segi build up play. Apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah mereka akan build up play daripada bahagian bawah dengan penggunaan Boyan Siga. Untuk game ni saya boleh katakan contribution Boyan Siga as a ball playing defender memang sangat bagus. Sebab apa? Sebab ketika Kedah build up daripada bawah, Kedah akan menggunakan Boyan Siga, dan apabila Boyan Siga dapat bola, dia lah yang akan jadi ball progressor untuk membawa daripada defense department ke middle department, yang mana banyak passing-passing beliau on point ke bahagian tengah untuk mengubah transisi Kedah daripada bawah ke atas. So there is a good thing dah tentang Boyan Siga, dan dia punya passing accuracy pun on point, memang juga tepat dan mempunyai vision yang bagus serta fizikal yang bagus untuk carry the ball untuk menjadi lebih tinggi dalam situasi build up play untuk pasukan Kedah. Dan kalau kita lihat kepada defense transition, untuk Boyan Siga dia mampu untuk membaca game yang baik, dan kalau kita lihat daripada segi marking, dia berjaya untuk kawal Kepa dan juga Lucas Silva dengan baik bersama dengan Akmal Zahir, dan dalam pada masa yang sama dia punya reading game daripada segi interception dan juga dari segi untuk blocking ataupun orang kata apa, dalam situasi pasukan lawan menggunakan crossing ataupun lay off dan sebagainya, dia berjaya untuk membaca dengan sangat baik untuk intercept bola tersebut. So untuk game ni Boyan Siga memang dia antara one of the best player di atas padang lah dalam gerakan pasukan Kedah. Manakala untuk penggunaan fullback, kalau kita lihat kepada pasukan Kedah, apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah adalah mereka bermain dalam sistem double inverted, iaitu
Hishamuddin dan juga Arif Farhan yang bermain di bahagian kanan dan kiri. Mereka dalam situasi ketika Kedah menyerang, mereka berdua akan masuk ke bahagian half space. Di bahagian kanan adalah Hishamuddin, di bahagian kiri adalah Arif Farhan untuk memberi kebebasan bagi Amer Beg join the attack. Itu sebab kita boleh nampak apabila Amer Beg join the attack, pasukan Kedah di bahagian pertahanan, Hishamuddin dan juga Arif Farhan akan masuk untuk membentuk double inverted untuk memastikan yang bahagian tengah Kedah tak terlalu kosong dan tidak terlalu terdedah untuk di counter attack oleh pasukan lawan. Jadi apabila dua fullback dah masuk ke bahagian half space ataupun menjadi inverted fullback ni, apa yang boleh kita lihat adalah winger, yang mana untuk game ni memang Kedah guna Al-Hafiz dan juga Fayyad Zulkifli, yang mana winger untuk pasukan Kedah adalah lebih kepada more to hold the touchline, bermaksud mereka akan cover bahagian wide area untuk Kedah open gameplay kepada kawasan tersebut, dan kedua-dua player akan lebih kepada penggunaan individual skill untuk beat pertahanan lawan di kawasan wide area tersebut lah. Jadi kita boleh tengok ada improvement yang ditunjukkan oleh Fayyad Zulkifli pada perlawanan ni. Daripada segi ball control, confidence level dia memang bagus untuk gameplay bagi pasukan Kedah untuk game ni. Cumanya apa yang perlu Fayyad Zulkifli perbaiki adalah daripada segi dia punya decision making, dan boleh jadi lebih tenang dalam melepaskan bola, sebab banyak decision making yang dilakukan oleh Fayyad ketika dia cuba release the final ball, iaitu apabila dia buat decision untuk lepaskan bola, sama ada untuk passing ataupun shooting, benda tersebut agak merugikan kepada tim, yang mana kadang-kadang passing dia tu terlalu slow, kadang-kadang shooting point dia tidak ada angle ataupun tak ada sudut, tak ada ruang untuk dia melakukan shooting, tapi dia melepaskan. So Fayyad daripada confident level, daripada dia berani untuk bawa bola secara individu untuk beat pertahanan lawan dah bagus, tetapi in term of decision making dan bagaimana dia nak release the ball dan timing untuk dia involve dengan lebih banyak bersama dengan bahagian tengah dan link up dengan bahagian serangan, dia boleh perbaiki. Manakala untuk Al-Hafiz, game ni boleh katakan agak sedikit tenggelam. Jadi itu sebab kita tengok di second half berlakunya pertukaran apabila Hidalgo diletakkan kembali di bahagian kanan dan kemasukan Meodani adalah lebih untuk memberi kebebasan kepada Amer Beg untuk naik lebih tinggi. Jadi benda tu boleh diperbaiki lah. Dan kalau kita lihat daripada penggunaan double inverted dan juga dua winger yang hold the touchline ni, pasukan Kedah juga ada beberapa kali bertukar posisi antara keempat player, dua player di kanan dan dua player di kiri, iaitu winger dan juga right wing dan juga right back, dan juga left wing serta left back, yang mana kedua-dua winger ni kalau kita lihat, kalau situasi Kedah tak membentuk double inverted full back, bermaksud Hishamuddin ataupun Arif Farhan, mereka lah yang akan naik lebih tinggi ataupun bermain dengan lebih ofensif untuk cover up bahagian wide area. Jadi apabila mereka cover up bahagian sisi padang, apa yang terjadi kepada winger Kedah, sama ada Al-Hafiz ataupun Hidalgo di second half ataupun Fayyad Zulkifli di bahagian kiri, mereka berdua ni akan masuk lebih kepada half space ataupun lebih kepada central ataupun masuk ke dalam D-box untuk memenuhi kawasan D-box ataupun berhampiran dengan kotak penalti pasukan lawan lah, untuk menerima bola daripada segi crossing yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain daripada fullback yang naik untuk cover up bahagian wide area tersebut. Jadi mereka akan lebih bertindak kepada central winger. So that is a good thing lah bila ada combination dan juga rotation punya position di kawasan tersebut antara fullback dan juga antara winger. Kadang-kadang winger hold touchline, fullback masuk inverted half space, kadang-kadang winger masuk half space, maka fullback yang akan cover the touchline. So benda tu positive side lah untuk pasukan Kedah. Jadi apa yang positif terakhir yang boleh saya katakan untuk pasukan Kedah adalah kemasukan Aiman Afif, yang mana kalau kita lihat kepada performance Aiman Afif dalam saingan Merlion Cup bersama dengan skuad bawah 22, boleh dikatakan dia menunjukkan performan yang baik. Jadi untuk game ni memang Aiman Afif berjaya diletakkan sebagai striker dan dia berjaya assist untuk Balotelli. That is a good thing untuk dia dapatkan pengalaman, untuk dia gain confidence, untuk dia contribute lebih banyak pada the next game. Jadi itu untuk pasukan Kedah punya positively. Untuk benda yang boleh Kedah perbaiki, yang boleh saya katakan, yang pertama, striker perlu lebih mobile dan perlu perbaiki daripada segi positioning, macam yang saya cakap tadi tentang Lira dan
juga Balotelli. Yang kedua, defense department dengan goalkeeper department, mereka perlu lebih communicate each other untuk memastikan yang mereka ni perlu tahu siapa yang keluar untuk ambil bola. Sebab kadang-kadang Kalamullah ni, dia kadang-kadang dia keluar terlalu awal, mungkin dia tak communicate well dengan Boyan Seger ataupun Akmal Zahir. Dan Kalamullah pula dia perlu perbaiki sama daripada segi decision making ataupun daripada segi build up play yang dia cuba untuk bermain dengan footwork, yang mana dia waktu kesilapan dia tu telah menyebabkan penalti untuk pasukan Kedah kan. So benda tu mungkin Kalamullah perlu perbaiki sikit lah. Jadi itu untuk pasukan Kedah. Secara overall pasukan Kedah bermain dengan agak baik, tetapi masih lagi banyak benda yang perlu Kedah perbaiki, terutamanya dalam zone di box pasukan lawan, bagaimana siapa nak receive the ball, siapa nak execute, dan mereka perlu perbaiki daripada positioning and decision making. Itu untuk pasukan Kedah. Kita masuk kepada pasukan Pahang. Untuk pasukan Pahang, apa yang boleh saya katakan, mereka punya gameplay agak menarik in term of defensive structure. Mereka punya defensive structure memang solid. Mereka bermain dengan back 5 dan sebagainya. And so benda tu yang membantu mereka untuk bertahan dengan baik. Kalau kita lihat daripada segi penjagaan Lira, Glassok dan juga Brundo memang menjaga Lira dengan bagus lah untuk game ni. Dan kalau in term of attacking, kita boleh tengok kepada gerakan serangan pasukan Seri Pahang adalah more to direct ataupun lebih kepada long ball untuk mencari Kepa Sherman, dan Kepa Sherman akan hold the game ataupun melakukan hold up play untuk control the game dan open game kepada Lucas Silva ataupun kepada Bakiuddin. Dan untuk game ni juga kita boleh tengok Azrif dan juga Syazwa Andik yang bertindak dengan ofensif untuk membuat overlap, tetapi mostly Syazwa Andik dia akan lebih kepada inverted fullback masuk ke half space, manakala Azrif diguna pakai dalam sistem wingback yang bagus untuk dia naik dan turun untuk memberi backup kepada Bakiuddin. Dan untuk Seri Pahang, apa yang boleh saya katakan tentang positif side, mereka mempunyai winger yang bagus iaitu Bakiuddin. Memang underrated player, dia bermain dengan cemerlang bagi saya, dan dia adalah player yang boleh dikatakan dari game by game dia improve banyak lah. Dan untuk gandingan Kepa Sherman dan juga Lucas Silva, mereka baru first time turun, so combination play antara kedua-dua player ni masih lagi boleh ditingkatkan. Lucas Silva walaupun dia tak skor penalti, tetapi dia ada beberapa percubaan. Itulah saya kata sayang, Seri Pahang sepatutnya boleh manfaatkan percubaan yang terhidang untuk mereka memenangi perlawanan ni, tetapi mereka gagal convert, mereka tak clinical. Mereka perlu perbaiki daripada segi execution untuk mereka memastikan yang mereka boleh bawa pulang 3 mata. Tapi the best thing is mereka tak pernah kalah lagi lah dalam Liga Super. Cumanya walaupun tak pernah kalah, Kedah duduk nombor 2, Seri Pahang still lagi duduk bawah Kedah lah. And so benda tu perlu mereka aware, takkan nak seri je. And so mereka perlu perbaiki dan perlu cari jalan bagaimana mereka nak improve mereka punya execution dan bagaimana mereka nak improve mereka punya attacking style. Sebab defensively structure dah bagus dah kan, tapi attacking structure mereka agak solid tapi lebih kepada individual play. So benda tu lebih kepada strength ataupun kekuatan striker mereka, Kepa Sherman untuk guna fizikal bagi beat dan juga mencari ruang untuk menjaringkan gol. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.